اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 5 baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 5 baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula iman itu percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya akan sungguh, akan sebenar segala perkara yang dibawa datang akan dia, akan perkara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang dibawa datang oleh Rasul ni daripada pekerjaan agama. Pekerjaan agama yang diketahui akan dia, akan pekerjaan agama dengan darurah, dengan latah, dengan darurah benar, dengan latah sungguh, dengan tidak kena fikir dan bicara, bahkan tahu belaka, tua dan muda, berti molek tu, bahkan tahu belaka, semua orang tahu perkara agama yang Nabi kita bawa. Orang tahu belaka, tahu dengan darurah. Darurah ni tahu dengan latah, tahu dengan mudah-mudah, tak ngaji banyak pun tahu. Itu dipanggil tahu dengan darurah. Bukan darurah hak kata dalam keadaan darurah, perkara-perkara yang diharamkan kita boleh makan, bukan tu. Ni darurah ni maknanya tahu dengan cara mudah. Tak ngaji banyak pun tahu bahawa perkara ni perkara yang Nabi bawa. Sebab perkara agama yang Nabi bawa selama 23 tahun ni banyak perkara agama yang Nabi bawa, yang mana Nabi ni adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa yang Nabi bawa tu bukan hak Nabi. Nabi hanya Rasul, utusan sahaja. Hak Nabi bawa ni adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara agama yang datang daripada Allah yang Nabi bawa ni banyak selama 23 tahun. Jadi sebagai orang yang beriman kena percaya kepada perkara agama. Macam mana kita nak percaya kepada perkara agama jikalau kita tidak mengetahui? Sebab perkara agama ni luas, banyak. Kita nak percaya, nak beriman, kena tahu dulu perkara tu. Jadi perkara agama mana hak wajib kita kena percaya beriman ni? Perkara agama yang diketahui akan dia dengan darurah, dengan mudah-mudah. Orang tahu belaka. Contoh cerita bab Allah, orang tahu belaka. Cerita bab Allah sedia, orang tahu belaka. Tak payah ngaji banyak pun tahu. Orang tua pun tahu, budak-budak pun tahu. Cerita bab malaikat, orang tahu belaka. Orang tua pun tahu, budak-budak pun tahu. Cerita bab Quran kitab, orang tahu belaka.
Cerita bab semayang orang tahu belaka. Cerita bab puasa orang tahu belaka. Inilah perkara yang diketahui dengan darurah, dengan latah, dengan mudah. Tanpa dengan tidak kena fikir dan bicara. Tak payah duduk korek dah. Hak ni kita tahu belaka ni. Ni perkara agama. Hak ni hak nak kena percaya. Perkara yang orang tahu belaka, bahkan tahu belaka ni tua dan muda akan bahu perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Jadi minggu lepas kita sudah baca hak takrif iman ni. Kemudian minggu lepas ni kita pergi kepada takrif iman pada setengah ulama. Sebab dalam kitab kita ni iman apa dia? Percaya hati. Membenar hati. Percaya pula dengan mengaku putus di hati. Apa panggil apa? Percaya sepenuhnya di hati. At-tasdiq bil qalbi, benar hati. Itu takrif iman, pengertian iman dalam kitab-kitab tauhid. Tapi di kalangan ulama fiqh, di kalangan ulama hadis, imannya membenar hati, ikrar dengan lidah dan buat dengan jawarih. Jadi minggu lepasnya kita ini huraikan apa perbezaan antara ulama tauhid. Iman hanyalah membenar hati, ikrar dengan lidah itu Islam, buat dengan jawarih itu ihsan. Apa beza? Kemudian ulama fiqh, ulama hadis ni kata iman tu kena ada tiga serangkai tu. Kena benar hati, kena ikrar dengan lidah, kena buat, kena amal. Kalau tak amal macam mana? Kalau tak lengkap ketiga-tiga bahagian tu. Hati benar tapi amalnya tidak. Dia kata iman tu tidak sempurna. Sama je dengan jalanan ulama tauhid. Walaupun ulama tauhid ni iman hanya membenar hati, tapi nak sempurna iman kena ada ihsan. Ihsan dia buat dengan jawarih, buat dengan anggota kita ni ibadat. Jadi ada sedikit perbezaan pengertian sahaja, tapi kalau kita balik sama je. Cuma yang saya tekan minggu lepasnya, puak khawarij, golongan yang terpesong, pun mengatakan bahawa iman benar hati, ikrar lidah dan buat dengan jawarih. Tapi khawarij ni nak sah iman kena ada tiga ni. Kalau hati benar, lidah pun mengaku, tapi laksananya tidak, buatnya tidak, batal iman, tak sah iman. Itu khawarij. Anak beza situ. Tapi dalam kitab kita ni jalanan ulama tauhid, iman membenar hati. Adapun terdahulu Islam mengikut zahir, mengaku zahir, terima secara zahir. Kemudian hak Islam kita terdahulu terima apa? Terima perkara yang didatang oleh Rasul juga. Iman mengaku hati, terima hati sepenuhnya akan perkara yang didatang akan oleh Rasul juga. Maknanya apa? Maknanya sebagai orang Islam kena terima zahir, sebagai orang yang beriman kena terima hati akan perkara yang sama sahaja. Apa dia? Perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul, yang diketahui dengan darurah. Jadi perkara yang kena terima ni perkara yang sama. Yang bezanya Islam terima zahir, iman percaya hati akan perkara yang sama. Beza zahir dengan hati. Tetapi kalau kita pergi kepada rukun, kalau kita pergi pada rukun Islam ni apa amal zahir je. Tak ada cerita bab malaikat apa, tak ada. Islamnya kalau kita tengok pada rukun,
hanya pergi kepada hak zahir, sembahyang, puasa. Kita pergi kepada rukun iman, tak ada timbul sembahyang, puasa, timbul hak kepercayaan. Walhal sebagai orang Islam kita kena terima, serta kita orang beriman, kita kena percaya hati akan perkara yang sama. Tetapi kenapa rukunnya secara kita baca sepitah lalu ni macam lain-lain. Zahirnya rukun Islam, hak zahir ni tak ada malaikat, tak ada kitab, tak ada hari kiamat, hak Islamnya. Pergi kepada iman pula, tak ada cerita hak sembahyang, tak ada cerita hak puasa, tak ada cerita hak zakat haji. Jadi seolah-olahnya antara Islam dengan iman ni perkara lain-lain, walhal perkara yang sama. Perkara yang nak terima tu sama. Yang bezanya Islam terima zahir, iman percaya sepenuhnya di hati akan perkara apa? Perkara yang sama. Apa dia? Perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul. Mana kalau kita kata Islam terima zahir akan agama, iman percaya hati akan agama. Itu je cara kah. Maknanya sebagai orang Islam kena terima Quran dan hadis secara zahir, sebagai orang yang beriman kena percaya sepenuhnya di hati akan Quran dan hadis. Tapi perkara agama yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun Nabi bawa. Jadi macam mana kita nak terima kepada perkara agama sekalian ni, segala ni? Sebab kita nak terima kena tahu benda, perkara agama yang Nabi bawa datang selama 23 tahun, kita tahu belaka? Tahu belaka? Ulama-ulama muktabar terdahulu belajar puluh-puluh tahun pun tak habis tahu belaka. Tak tahu habis. Kita belajar pasal kita ni bila? Kira-kira lah perkara agama yang Nabi bawa ni, kita tahulah kodoh-kodoh kita ni berapa persen aku. Tiba-tiba kita kena terima perkara agama hak Nabi bawa, hak tercatat dalam Quran dan hadisnya. Perkara agama hak besar-besar, perkara agama hak orang tahu belaka, perkara agama yang diketahui dengan darurah, hak tu kita kena terima sekalian. Bukan sekalian perkara agama hak Nabi bawa 23 tahun, bukan. Sekalian perkara agama yang diketahui dengan darurah. Dia panggil perkara yang maklum fiddin bid-darurah. Dia panggil perkara yang diketahui pada agama dengan darurah. Maklum fiddin bid-darurah, perkara yang diketahui pada agama secara mudah, secara latah. Maknanya kalau kata sikit, mana ngaji sikit-sikit pun tahu dah. Dia buat pembandingan gini, agama ni ada hak besar-besar, ada hak kecil-kecil. Hak Nabi belaka ni, hak datang daripada Allah Ta'ala belaka. Kalau hak besar-besar ni duduk jauh nampak dah. Kalau kecil-kecil ni kena pergi dekat baru nampak. Kayak gitu. Jadi hak kita kena terima sekalian perkara agama ni hak besar-besar tu. Hak kecil-kecil kita tahu kemudian. Hak ni sunnah Nabi juga, saya baru tahu. Tapi perkara hak kecil-kecil yang maka tak ini taklah kata kita ni bukan orang Islam yang beriman. Islam kita sah, iman kita sah. Sebab bila kita belajar sekara kita tak tahu, dua perkara kita tak tahu. Tapi bukan perkara besar-besar. Hak asas-asas besar-besar tu kita tahu belaka. Hak tu nak kena tahu. Hak tu yang dipanggil diketahui dengan darurah. Yang bezanya Islam terima zahir, iman percaya hati akan perkara agama. Jadi balik pada persoalan tadinya, yang beza Islam zahir, iman kepercayaan akan perkara yang sama.
akan perkara yang sama. Perkara agama yang diketahui dengan darurah, dengan mudah, dengan latah. Tapi kalau kita balik kepada rukun Islam, hak zahir, tak ada cerita hak malaikat, tak ada cerita hak kiamat. Kalau kita ni tengok cara kasar lah. Kalau pergi pada rukun iman, pergi kepada kepercayaan kepada perkara gaib. Percaya pada Allah yang gaib, percaya pada malaikat yang gaib, percaya pada kiamat yang belum berlaku, barzah yang gaib, mahsyar yang gaib, syurga neraka yang gaib. Itu hak kepercayaan. Tak ada timbul dalam rukun imannya nak percaya, nak terima hak semayang puasa tak ada. Padahal perkara sama. Kenapa rukun berbeza? Sebab tu kita kena faham molek. Kalau kita faham molek, antara rukun Islam dengan rukun iman sama sahaja. Antara rukun Islam dengan rukun iman, oleh kerana Islam dengan iman, apa perkara yang kita kena terima tu benda yang sama, semestinya rukun pun perkara yang sama. Beza zahir dengan hati, itu beza. Beza Islam zahir, iman hati. Akan perkara apa? Perkara yang sama. Maka rukunnya mesti sama. Mesti perkara yang sama. Mesti perkara yang sama. Beza terima zahir dengan percaya hati, itu je beza. Tapi sepatah lalu nampak lain-lain. Sebab itulah terdahulu hak rukun Islam, rukun Islam yang 5 tu kan, asasnya syahadah. Rukun yang pertama, mati situ dulu. Rukun iman 6 perkara, 6 rukun. Tapi asasnya percaya kepada Allah, percaya pada Rasul. Itu asas dia. Walaupun percaya pada Rasul tu duduk nombor 4. Dah, duduk nombor 4. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab, percaya pada Rasul. Duduk nombor 4. Hak susun nombor 1, nombor 2 rukun iman sampai yang ke-6 ni, hak ni hak Nabi susun. Ini hak Nabi susun. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Jadi susunan rukun iman yang 6 rukun ni Nabi yang bubuh sendiri, bukan ulama yang susun. Percaya kepada Rasul duduk nombor 4. Asas iman percaya pada Allah dan percaya pada Rasul. Kenapa percaya pada Rasul duduk nombor 4? Dalam huraian hadis, setengah ulama mengatakan bahawa susunan rukun iman sebagaimana agama dibawa datang kepada kita. Susunan rukun iman adalah sebagaimana agama dibawa datang kepada kita. Agama datang daripada Allah. Yang bawa ke agama ni malaikat. Bawa kitab kepada Rasul. Ini susunan agama dibawa datang kita. Agama daripada Allah dibawa oleh malaikat. Malaikat bawa apa? Malaikat bawa kitab kepada siapa? Kepada Rasul. Sebab itulah malaikat Allah, malaikat, kitab, Rasul. Tapi sebenarnya iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Itu asas dia. Sebab itulah orang tua-tua lah, pasal orang tua, dia suruh kita mantapkan 50 simpulan iman. Dia panggil 50 aqaid, 50 simpulan iman. Selagi tidak mantap 50 simpulan iman ni, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 simpulan iman ni terdiri daripada sifat wajib bagi Allah dan Rasul, sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat harus bagi Allah dan Rasul, kesemuanya 50.
Dia kena mantapkan 50 akidah ni. Barulah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana apa ni? Mantap kita beriman kepada Allah, mantap kita beriman kepada Rasul. Walhal kalau hanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, malaikatnya kita tidak beriman, kafir lagi. Tapi kenapa ditekan kepada 50 simpulan iman? Hanya percaya pada Allah dan Rasul. Sebab percaya pada Allah dan Rasul ni lah yang menjadi asas kepada iman. Apabila kita percaya pada Allah dan Rasul, Rasul bawa apa? Bawa cerita malaikat. Kita terimalah malaikat. Rasul bawa apa? Rasul bawa kitab Al-Quran macam tu. Kita terima Al-Quran. Rasul cerita apa? Rasul cerita bab kiamat. Kita terimalah kiamat. Tapi asasnya mari daripada beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Asas kepada Islam 2 kalimah syahadat, rukun Islam yang pertama. Itu jelas sikit sebab dia rukun Islam yang pertama. 2 kalimah syahadat. Pergi kepada asas rukun iman, percaya pada Allah, percaya pada Rasul. Dia jauh sikit Rasul ni. Kita kena mati hak 2 asas hukum ni. Apabila kita mengaku secara zahir sebagai orang Islam, dalam syahadah kita Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Mati situ. Kemudian pergi pada iman pula, kita nak saksi Allah Tuhan dan kita percaya kepada Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu iman. Syahadah kitanya, kita mengaku Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian hati kita pun beriman dengan Nabi Muhammad utusan Allah yang bersifat dengan benar, yang bersifat dengan amanah, yang menyampaikan. Dia gitu. Syahadah zahir, percaya pada Allah dan Rasul adalah hati. Ini kaitan. Bila lengkap kedua-dua asas ini, bila zahir kita mengaku Allah Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, kita akan terima semua perkara agama yang Nabi kita bawa secara zahir. Apabila hati kita beriman kepada Allah dan Rasul, hati kita akan percaya kepada semua perkara agama yang bawa datang oleh Rasul. Perkara agama hak besar-besar tadi tu lah. Itu asas dia. Bila kita ada syahadah, kita mengaku Allah Tuhan, kita mengaku Nabi Muhammad utusan Allah, apa yang dibawa kita akan terima belaka. Bukan hanya terima Nabi bawa khas mayang, Nabi bawa hak puasa, bukan. Kita naik saksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi kita cerita tak bab malaikat. Cerita, kita terimalah. Kita mengaku malaikat tu ada. Jangan engkar secara zahir. Nabi kita cerita dah bab kiamat. Nabi kita cerita bab kiamat. Kita sebagai orang Islam kena terima kiamat tu berlaku secara zahir. Tak ada dalam hukum Islam ni. Malaikat kiamat ada dalam 2 kalimah syahadah. Sebaliknya sama juga. Bila kita beriman percaya pada Allah dan Rasul, kita pun percaya pada malaikat. Kita terima hati kita akan malaikat tu ada. Begitu juga bila kita beriman pada Allah dan Rasul, Allah bawa datang kewajipan sembahyang. Datang daripada Allah Subhanahu wa taala kewajipan sembahyang ni. Sebagai beriman, hati kita terima bulat-bulat kewajipan sembahyang. Hati kita terima bulat-bulat kewajipan puasa. Tak ada dalam hukum iman sembahyang puasa. Tak ada apa. Dah kita beriman kepada Rasul kan. Rasul yang bawa datang kewajipan sembahyang, Rasul yang bawa datang kewajipan puasa. Dan kita beriman tak kepada Rasul? Beriman. Kita akan terima bulat di hati kita akan kewajipan sembahyang, kewajipan puasa. Tambahan pula, kewajipan sembahyang, kewajipan puasa ada dalam kitab. Beriman kepada kitab, rukun iman. Maka apa yang ada dalam kitab, kita akan terima belaka, termasuk dalam Quran, perintah sembahyang, perintah puasa. Tapi tak pergi pada kitab pun tak apa dah. Kita hanya pergi kepada Rasul. Sebab Rasul yang bawa datang kewajipan sembahyang, bawa datang kewajipan puasa, maka kita orang beriman, hati kita akan terima bulat-bulat kewajipan sembahyang, kewajipan puasa.
Ambil mana ni? Ambil daripada asas rukun iman, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Mana pun sama saja perkara yang kita kena terima. Walaupun rukun tu nampak lain-lain. Sebab kita kena mati di asas dulu. Jangan kita faham sebagai orang Islam, terima semayang, terima puasa, terima zakat, terima haji. 23 tahun Nabi bawa tu je ke? Mula daripada terima semayang. Semayang ni pada difardukan pada malam Isra' dan Mi'raj. Nabi jadi Rasul hampir 12 tahun dah. Jadi kalau Islam ni hanya terima start daripada semayang, hak 12 tahun terdahulu tu, sebagai orang Islam tak terima. Sebab kalau tengok pada rukun Islam, start ada semayang. Nabi jadi Rasul hampir 12 tahun. Hak puasa, zakat, haji tu di Madinah belaka dah tu. Waktu kemudian dah tu di Madinah dah tu. Jadi kita sebagai orang Islam start terima hak Nabi bawa start daripada kewajipan sembahyang. Hak sebelum tu Nabi bawa 12 tahun sebagai orang Islam tak terima. Lepas tu sebelum pergi pada rukun-rukun yang lain, yang pertama kita kena faham di takrif Islam, takrif iman. Faham molek di situ. Islam terima zahir, iman percaya hati. Akan apa? Akan perkara agama yang diketahui dengan mudah. Akan perkara yang sama saja, bukan perkara yang lain. Mana kalau kita kata Islam terima secara zahir akan agama, terima secara zahir akan Quran dan hadis. Iman percaya hati akan agama, percaya hati akan Quran dan hadis. Makna perkara-perkara yang sama saja. Bukan ada bahagi orang Islam terima semayang sudahlah, orang beriman terima malaikat hari kiamat dah. Sebab itulah kita engkar adanya malaikat. Mulut-mulut secara zahir. Malaikat tak ada cerita khayal misalnya. Apa hukum dia? Batal Islam. Apa batal Islamnya pula? Dalam hukum Islam tak ada kata suruh terima malaikat, ada dalam syahadah. Hak hati tak percaya pada malaikat tu, dia tak ada iman daripada awal. Kita cerita bab Islam. Sebab Islam hak zahir. Tiba-tiba mulut dia kata malaikat tak ada. Mulut dia kata kiamat tak mungkin berlaku. Bazir Tuhan. Dunia molek-molek. Tuhan nak peracau apa? Bazir lah. Kalau Tuhan nak peracau dunia, kiamat tak berlaku. Dia engkar dengan mulut akan kiamat. Maka murtad dia, batal Islam dia. Mana dalam Islam berkait dengan kiamat? Dalam syahadah dia. Sebab tu dalam kitab Hidayatus Sibyan, Islam terima zahir akan akidah, dia kata, akan ibadah, akan muamalah, akan munakahat, akan janayah dan perkara agama yang lain. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, hak Islamnya terima akan i'tikad, hak kepercayaan. Hak i'tikad ni kita duduk dalam, tapi zahir kita kena mengaku juga hak kita duduk cari dalam. Lepas tu terima ibadah, semayang, puasa, zakat, haji. Terima muamalah, munakahat, janayah. Sebab apa? Itu semua perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Islam kena terima belaka. Tapi kalau kita tak faham syahadat, beserta kita tak faham pengertian Islam, kiranya kita orang Islam nak ambil semayang, nak ambil puasa, nak ambil zakat, nak ambil haji saja. Hak lain tak bercara. Sebab apa? Dalam hukum Islam hanya ada semayang, puasa, zakat, haji saja. Ini orang tak faham syahadat dan tak faham takrif Islam. Kalau hanya nak terima semayang, puasa, haji, bahagian ibadah. Kita dalam fiqh kan, dia ada bahagian ibadah, kemudian muamalah,
kemudian munakaha, kemudian janayah. Kalau orang sekolah sanawi 4 tahun, satu tahun tu satu bahagian. Keempat-empat bahagian ni, ini syariat Nabi SAW. Bukan ibadat je. Syariat Nabi SAW yang tercatat dalam Al-Quranul Karim. Ini agama. Tiba-tiba nak ambil semayang, puasa, zakat, haji saja. Sebab tu je ada dalam rukun Islam. Mana pun ni, dia tak faham pengertian Islam dan dia tak faham asas Islam, 2 kalimah syahadah. Yang mana orang tua dulu duk tekan bab syahadah ni. Syarat syahadah itu tekan. Besarnya syahadah ni, orang kafir nak masuk Islam tak ada baca gapa-gapa, tapi kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kenapa besar dia syahadah ni? Syahadah ni lah Islam. Semayang, puasa, zakat, haji tu pelengkap, tapi Islamnya syahadah. Bila dia mengucap dia kalimah syahadah, Islam lalu dah dia ni. Mana ada semayang lagi dia, mana ada puasa lagi dia, mana ada zakat haji lagi dia nya. Setakat dia mengucap dia kalimah syahadah, dia akulah dia sebagai orang Islam. Keluar kad dah, ni orang Islam. Semayang tak ada, puasa belum lagi. Sebab apa? Sebab syahadah itulah Islam. Pengakuan kita kepada Allah dan kepada Rasul, berarti kita akan terima semua perkara hak Rasul bawa datang. Rasul bawa datang bukan hanya semayang, puasa, zakat, haji saja. Kalaulah sebagaimana hak dikata tadi, dia hanya nak ambil semayang, puasa, zakat, haji saja, hak lain tak ambil. Ya duk nikah tu apa? Duk nikah tu apa? Tak sudah nikah mana? Sebab dalam rukun Islam tak ada nikah kahwin. Ada rukun Islam nikah kahwin. Lepas tu duk nikah buat kan? Buat macam ayah itik. Ada apa-apa jadi juga orang ni. Ayah itik tu kan, telur beranak boleh ada. Tak nikah-nikah pun. Tak nak nikah apa? Sebab dalam rukun Islam tak ada munakahat, tak ada nikah-nikahnya. Lepas tu rukun Islam ada tak muamalah? Tak ada. Tak semua muamalah jual beli lah. Lepas tu rapah-rapah sudah lah. Kenang bi, sudah. Kena jual beli. Mana ada rukun Islam jual beli? Mana ada rukun Islam sewa menyewa, pinjam meminjam, tak payah sewa-sewa. Kenang pergi duduk. Duduk rumah orang gitu je. Tak payah sewa, tak payah. Sebab apa? Dalam rukun Islam tak ada sewa-sewa. Tak ada muamalah dalam rukun Islam. Punah agama kalau faham gitu. Sebab apa? Pak nampak di hak zahir tu. Semayang, puasa, zakat, haji. Sebab tidak faham molek takrif dia dengan asas kepada Islam itu sendiri, syahadah. Asas pada iman, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, 50 akidah, 50 simpulan iman. Cuma didatangkan ibadah selepas ada syahadah berkaitan dengan Islam kerana hak zahir dia tu, semayang, puasa, zakat, haji tu zahir. Kemudian semayang, puasa, zakat, haji ni pula termasuk perintah Tuhan yang ta'abbudiyun dipanggil. Ta'abbudiyun ni perintah yang mana kita setakat turut je. Kenapa bergiam-giam kita tak boleh nak jawab. Faham tak? Dia panggil ta'abbudiyun. Ada perintah Tuhan yang ta'alluliyun. Ta'alluliyun ni kita boleh cerita dia punya hikmah-hikmah dia. Kenapa ada hukum muamalah jual beli, sewa menyewa? Kalau tak ada hukum tu nak hidup macam mana kita? Ni boleh cerita. Kenapa disyariatkan jual beli? Kenapa diharamkan riba? Kita boleh nampak kenapa. Kenapa ada munakahat dalam agama? Ada nikah kahwin dalam agama. Tak ada nikah kahwin, jadi macam binatang lah jawapan dia. Ada pula di nafkah dalam hukum munakahat. Boleh cerita ada nafkah. Kemudian ada cerai, tolak. Kenapa ada cerai tolak dalam agama kita? Sebab yalah, tak boleh nak pergi dah, takkan duduk sama lagi. Lagi masuk kabur kan? Masuk kabur. Masuk kabur ni kalau dulu memang orang puan kena, bila ni orang lelaki pula kena. Orang lelaki pula kena katok di bini.
Dah. Dia tak boleh nak sekali dah. Tak ada cerai. Ada agama membenarkan cerai. Lepas cerai, agama we tempoh edah pula. Kenapa we tempoh edah? Itu semua boleh kita punya hura dia punya hikmah dia. We tempoh edah lah, takut dia jadi main nyesal balik ke macam mana. Kemudian we tempoh edah sebab nak memastikan bahawa rahim dia suci, tak ada dah campur ngebenih suami yang terdahulu. Kita boleh cerita tu. Kenapa pula kalau bab cerai rojak ni 3 kali je boleh? Kita boleh cerita juga. 3 kali ke habis lah tu. Kalau we pakai sudah hari-hari cerai. Lepas tu gigi rojak pula di makdik tu. Lepas tu cerai gigi rojak pula. Tak dan khija lah jabat agama. Cerai setakat 3 kali tu pun tak dan khija dah kawan tu. Kalau cerai tak ada hak, cerai berapa kali pun boleh rojak. 10 kali pun boleh rojak. Tak ada khija jabat agama. Dah, balah cerai pergi jabat agama. Balah cerai pergi jabat agama. Tengok muka tulis je. Sebulan sekali siapa? Berapa cerai dah? Minggu bulan depan siapa pula? Cerai dah. Tiap-tiap bulan siapa dia? Sebab apa? Sebab tak ada hak. Syarat menghakkan 3 kali. 3 tu jadi lah. Cari orang lain dah. Tak boleh dah tu. Setakat tu je. Tak nak pergi lah. Cari orang lain. Mana kita boleh cerita? Dia punya hikmah dia. Hikmah bak janayah, bak qisas contohnya, bak balas seumpama. Bak balas seumpama. Kita boleh cerita apa dia punya hikmah dia. Dah bunuh balas mana? Cedera balas. Ni cederakan orang, catah telinga orang, cacat orang terpakai mati. Orang catah tu telinga dia comel-comel je, masuk guk, masuk penjara je setahun 2 tahun. Tu baik telinga dia comel. Telinga kawan tu dah hukum kisahnya macam mana? Putus telinga dia, putus telinga awak. Tu kisah balas seumpama. Terdahulu kisah hak sembah asid. Dulu main ni jadi berlaku sembah asid. Sebab apa sembah asid mudah? Kalau pergi catah orang ngeparang, pergi pun nampak parang, balik pun nampak parang. Kalau sembah asid, capok asid je, balik tangan kosong dah kan? Akhirnya kawan tu cacat perempuan tu. Sebab perempuan tu tak terima dia. Naik mahkamah, dia serah diri molek-molek. Naik mahkamah, dia mengaku cepat-cepat. Jadi bila mengaku cepat-cepat, jimat belanja kerajaan. Sebab perbicaraan mahkamah tak panjang, hanya kena 7 tahun sahaja. Sebab apa? Sebab dia mengaku 7 tahun, dia keluar mahkamah senyum-senyum sahaja. Biar putih tulang, jangan putih mata. Apa? Biar putih mata, jangan putih tulang. Dia gitu. Daripada boleh kau orang, biar khising belaka. 7 tahun. Dia berkelakuan baik dalam penjara, 5 tahun bebas. Yang perempuan tu cacat sampai ke mati. Akhirnya keluarga perempuan tidak puas hati kerana hukuman ringan. Jadi perempuan ni menjadi mangsa kerana cacat sampai ke mati. Dan perempuan ni pula jadi tidak puas hati, berdendam sampai ke mati. Dia perempuan ni 2 kali kena ni. Perempuan ni kali 2 kali terseksa. Yang pertama cacat, yang kedua tak puas hati, dendam sampai ke mati. Tapi orang agama tidak. Balas seumpama. Kamu sembah asid dia, kamu kena sembah asid yang sama. Dia cacat, kamu cacat. Itu je dalam hukum agama. Mana kita boleh cerita apa dia punya hikmah dia. Bunuh balas. Tiba-tiba nak dimaafkan, boleh bayar dia punya diat. Hak timbul hak pahang. Raja muda pahang tu. Dia nak apa ni? Nak pengampunan tu, nak pergi pada diat. Pergi pada diat. Mana keluarga yang maafkan, kemudian keluarga dibayar diat 100 ekor unta. 100 ekor unta. Seekor unta berapa? 5,000. 5,000 makna 5,600,000. Makna keluarga si mati ni hilang dia punya tonggak keluarga yang cari rezeki. Kurang-kurang dia boleh juga hak 5,600,000 tu untuk kehidupan keluarga dia. Sekarang ada seumpama tu. Keluarga dia ni tonggak keluarga tak ada boleh apa-apa. Kemudian orang yang bunuh orang tu boleh diampuni pula oleh orang lain yang bukan keluarga si mati.
Kalau orang mati tak ada boleh apa-apa. Hukum agama tidak. Ada dia. Mana ini hukum yang kita boleh cerita. Dalam bab muamalah, dalam bab munakahat, dalam bab janayah, dalam bab ibadat. Nak cerita kat mana? Dalam bab ibadat. Kenapa sembahyang 5 kali? Cuba cerita, kenapa? Kenapa sembahyang ada 2 rakaat, ada 3 rakaat, ada 4 rakaat? Kenapa wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, bukan mandi sekalian tubuh? Kenapa? Ambil wuduk muka, tangan, kepala, kaki je. Kenapa? Kita nak menghadap Allah biar comel muka, comel tangan je. Comel kaki je. Kenapa wuduk hanya 4 anggota? Boleh cerita? Tukar pula pada tayamum. Kenapa tayamum hanya sapu debu di muka, sapu debu di tangan? Siapa tak ada sapu debu kaki retek macam wuduk? Boleh cerita? Itu bab ibadah. Tak boleh nak cerita. Kenapa? Puasa pula. Kenapa pagi sampai ke petang? Apa dak petang sampai ke pagi? Suka. Petang pas pagi lah baru ya. Kita tidur malam. Ni pagi pas ke petang. Siang hari orang kerja. Kalau puasa tu start ada garik makan sahur, buka subuh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tiap-tiap malam puasa tak apa. Sebab apa? Bagus kesihatan, tak makan nasi sebelah malam. Cerita sebab apa? Cerita pula bab haji. Kenapa tawaf? Allah duduk di Kaabah. Kenapa sa'i Safa ke Marwah? Kenapa? Pergi mari. Siti Hajar. Tu Siti Hajar. Kita tu kenapa? Satu laginya, wukuf di Arafah. Apa hikmah wukuf di Arafah? Berhimpun di padang Arafah. Tunggu apa? Saya ingat itu guru ceramah dia kata, kalau tunggu durian ada ke asyik. Kemudian melontar. Kenapa melontar? Sumak orang ni sampai kadang-kadang repuh-repuh mati mana orang. Kenapa melontar? Melontar iblis. Iblis bukan di situ je. Iblis ada kata-kata. Orang bang, iblis pun lari masuk jambang. Kita pun melontar jambang. Dah nak melontar iblis? Kenapa melontar? Ini ibadah. Dia panggil ta'abudiyun. Kita tak nak cerita dia punya kenapa-kenapa. Tetapi kenapa kita boleh terima semayang, puasa, zakat, haji seumpama tu? Sebab kita ada syahadah. Kita ada Tuhan, kita ada Rasul. Kita takkan soal kenapa semayang begian-begian. Kenapa haji kena buat begian-begian. Kita takkan soal. Sebab apa? Sebab kita ada Tuhan, ada Rasul. Syahadah kita tu ada. Jadi kalaulah sembahyang, puasa, haji semua betul kita boleh terima, walaupun tidak boleh kita nak cerita kenapa, muamalah, munakahat, janayah, barang je kita terima. Sebab apa? Kita boleh cerita dia punya hikmah dia. Sebab itulah rukun Islam lepas asasnya syahadah pergi kepada hanya ibadah sahaja. Apabila ibadah kita boleh terima dan kita boleh tunaikan, contoh semayang, siapa kita boleh sujud, nungging sujud. Kita ni manusia, kejadian kita comel, caca molek, makan pun molek. Binatang, kejadian dia punggung kepala separah. Tak nak makan, kena rendah punggung daripada kena tengok, rendah kepala daripada punggung pada masa makan binatang. Kita duduk cacang pun comel, duduk pun comel, makan pun cara comel. Sebab kejadian kita kejadian yang sempurna. Tiba-tiba siapa tanya semayang kena tungging. Sujud wajib kena tinggi punggung dan kepala. Syarat sah sujud. Dan memang kita sujud tinggi punggung dan kepala, itu memang syarat . Kalau kita salah di sujud biar bukit, ni contoh masalah. Bukit duk gini, kita pergi sujud biar bukit. Jadi tinggi kepala dan punggung, tak sah. Di sujud ada 8 syarat. Salah satu syarat nak sah sujud, tinggi punggung dan kepala. Kepala mulia ni, tinggi punggung dan kepala. Sekali tak padang, 2 kali. 2 kali. Hak lain rokok sekali je, sujud 2 kali. Tapi oleh kerana kita ni ada syahadah, kita mengaku Allah dan Rasul, itu perintah Allah. Kenapa kena
tak sudahnya lah kenapa-kenapa, tapi kita ada syahadah, kita terima dan kita laksanakan sebagai ihsan. Jadi kalau hak semayang, puasa, kaji itu diterima, bab muamalah, bab munakahat, bab janayah barang. Tapi asasnya kena faham di takrif Islam dan apa dia asas kepada rukun Islam. 2 kalimah syahadah. Kemudian pergi pada takrif iman. Apa dia iman? Percaya hati akan perkataan Nabi bawa. Asasnya percaya pada Allah dan percaya pada Rasul. Bila hati kita percaya pada Allah dan Rasul, semua perkara, sama ada perkara gaib kita percaya, sama ada perkara zahir. Zahir lah. Diwajibkan semayang, hati kita terima, hati kita tak ingkar. Itu orang yang beriman. Kalaulah semayang, boleh gapa kok semayang, mulut tak cakap, tapi hati dia tolak, ingkar, batal iman dia. Contoh sebagai contoh kita kata. Sebab tu bab ihsan, taat tu besar dalam bab iman. Contoh dalam masalah ihsannya, kita buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Contoh Tuhan larang riba. Haram riba. Kita orang Islam, kita akur riba memang haram. Hati kita pun terima riba haram. Tapi ihsannya tak ada, kita langgar hukum. Kita makan riba, bergelomang dengan riba sepanjang masa, segala-gala harta kita membabitkan riba. Lama-lama hati pun mari haram riba. Kalau haram riba nak hidup macam mana? Hati tak terima dah hukum pengharaman riba, maka batal iman. Orang berimannya terima hati pengharaman riba. Sebab apa? Sebab kita percaya pada Allah dan kita percaya pada Rasul. Itu bab iman. Bab Islam simple sahaja. Mulut jaga, selamatlah Islam. Mulut jaga. Riba haram ke tak? Riba haram. Daud tu babik riba siang malam tu nak guana. Mulut dia tak ingkar, maka dia selamat Islam dia. Tapi iman ni dalam. Mulut ya, hati haram riba. Nak hidup macam mana? Tak boleh ke dia. Kalau boleh ke riba, dia faham juga. Ni hati dia. Akhirnya hati dia ingkar pengharaman riba, berarti dia sudah tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasul, batal iman dia walaupun zahir dia sebagai orang Islam sekalipun. Islam simple je nak jaga perbuatan, jaga percakapan, selamatlah Islam. Tapi yang paling pentingnya kepercayaan hati kita dengan Allah dan dengan Rasul, itu iman. Islam zahir, iman, kepercayaan hati. Akan perkara yang sama saja, perkara agama yang datang oleh Allah, yang datang oleh Rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Selesai takrif, barulah kita pergi kepada dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas atau 6 tunjang yang dinamakan dengan rukun iman. Faham pengertian iman, pergi pula kepada rukun iman. Asas pada rukun iman adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.